Masalah bila kita hadapi peperangan melawan malapetaka ini ialah soal data yang mengelirukan, kenyataan yang mengelirukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucap terima kasih ke atas kesudian saudari mengikuti perkembangan semasa dan pandangan kami terutama tentang cara tindakan untuk keluar daripada kemelut dan malapetaka COVID-19. Sudah boleh ikuti cara terperinci dalam di pascacovid.my, pascacovid.my, Facebook, Twitter dan Instagram. Masalah pertama, ujian itu tidak setimpal dengan permasalahan. Kalau kita lihat umpamanya kenyataan yang dibuat ialah seolah-olah ada kemungkinan keadaan terkawal. Kita bantah keputusan ini mengelirukan dan tidak menyatakan apa yang benar. Sebabnya adalah kerana kalau kita lihat unduran ini, nisbah ujian dengan kes positif itu berbeza. Kalau ujian itu besar, kesnya banyak. Ini kenyataan yang tak boleh disangkal, tak boleh dimungkiri. Dan sebab itu kalau kita lihat umpamanya keadaan positif itu sudah sampai ke keadaan yang merunsingkan. Jika kita lihat umpamanya kes positif, kalau ujian itu lebih banyak, maka jumlah akan tentunya meningkat. Sebab itu kalau kita lihat umpamanya keadaan secara umum di antara bulan Mei secara umum itu 5.86% dan ini jauh lebih tinggi daripada yang diunjurkan dari kenyataan WHO yang menyatakan kadar minima adalah 5%. Ini yang kita lahirkan kebimbangan, ya. Kalau kita lihat di ujung itu, setelah kita isytiharkan MCO 3 atau PKP 3, ya, jumlah positif itu terus bertambah, ya. Bukan makna kita bila kita sebut MCO 3 terus terkawal kerana unjurannya jauh lebih tinggi. Saya jelaskan dengan begini, dengan jumlah, dengan angka, ya, iaitu pada 29 Mei jumlah yang diuji dan dilaporkan ialah 126,480. Sebagai bukti, Mei 29, 126 yang diuji. Ya. Dan yang positif 9,020. Mei 30, 109,000 diuji, positif hampir 7,000. Mei 31 tak semena-mena turun. Ya. 40,000 daripada 126, maka jumlahnya kurang. Bila kita uji kurang, jumlah yang positif kurang. Tapi jangan kita hambar-hamborkan kepada rakyat seolah-olah dah keadaan bertambah baik. Ini mengelirukan. Ya. Umpamanya bulan Jun 1 hari bulan. Ya. Kita tengok Jun 1 hari bulan. 100,000 dan yang dikesenal pasti 7,000 positif. Berdasarkan kenyataan yang tersebut, kalau kita gunakan jumlah 126,480 umpamanya secara konsisten, ya, tuntas, apa yang kita unjurkan kes positif adalah bertambah, ya, iaitu sehingga 7%. Kalau 7% sehingga 76%, makna jumlahnya akan juga bertambah. Maknanya pada 2 hari, 3 hari ini kita akan catat 9,000 yang sepatutnya. Sebab itu bagi rumusannya dalam maudhu' ini kita harus tegas dalam memastikan jumlah yang disaring itu tetap kekal di tahap yang tinggi. Minggu lalu ada saya sentuh, atau 2 minggu yang lalu saya sentuh tentang kes yang disebut sporadik, kerana pergerakan yang berlaku dan tidak dapat kita kesan, ya, tidak ada kemungkinan dikesan kontak, dan oleh demikian yang kita sebut kes sporadik. Di Malaysia ini, terutama di kota-kota, kes ini agak membimbangkan, tinggi jumlahnya. Jadi kalau kesnya sporadik, bahaya ancaman itu lebih tinggi
Kerana kemungkinan bila tes dilakukan, tes ujian itu harus lebih menyeluruh, ya. Kerana kita tidak dapat kesan. Kalau dulu peringkat awal tahun lalu kita dapat kesan, sekarang tak dapat kesan. So itu jumlah ujian untuk menentukan kes negatif atau positif itu akan bertambah. Negara-negara yang punyai ujian yang sedikit kerana keupayaan tidak ada, maka kesan yang positif bertambah. Sebab itu WHO ada mengusulkan tentang kaedah ini kerana akan memungkinkan kita mendapat data yang benar. Taklah bila kita hadapi peperangan melawan malapetaka ini ialah soal data yang mengelirukan, kenyataan yang mengelirukan. Apa yang berlaku sebenarnya adalah tatkala kes meningkat, ya, ujian itu lebih mendatar. Padahal seperti mana yang disebutkan, WHO menyarankan, ya, bagi satu kes positif harus ada di antara 10 sehingga 30 ujian saringan. Kerana keadaan merebak begitu cepat. Ya. Dan unjuran bagi negara kita juga sangat membimbangkan seperti mana kita lihat dalam rajah ini dan unjuran yang lebih realistik yang dilakukan. Ya. Jadi oleh demikian, yang kita lihat umpamanya, mengapa ujian positif itu perlu? Ya, kerana kes yang positif itu jauh melebihi daripada 5% yang dianggap tahap minima yang membimbangkan. Dan ini nampak menjurus ke arah yang lebih meningkat. Keduanya, ujian bagi kes yang dianggap positif juga masih di tahap yang rendah. Jadi ini yang kita anggap data peringkat di bawah yang disebut granular data itu mesti dihebahkan, dimaklumkan kepada supaya rakyat tahu. Tanpa data yang cukup, tanpa ujian yang menyeluruh, kita akan menyaksikan seperti mana berlaku di banyak negara, kalau positif itu tinggi, kes tentunya dianggap akan lebih tinggi. Dan bila kes positif itu terus meningkat, kita akan pastikan bahawa virus itu akan lebih merebak, lebih cepat, lebih pantas di kawasan-kawasan yang kita anggap merebak peringkat awal yang dikatakan sporadik tadi. Jadi persoalannya, apakah data mencukupi? Apakah kita akan bekerja ketika PKP ini supaya kita tahu masalahnya? Apakah masalah PKP ini untuk kita hanya diam dan biar keadaan berlarut terus? Hanya menyiksa rakyat, menyusahkan rakyat, tetapi tidak ada tindakan-tindakan termasuk maklumat yang cukup. Ini persoalan yang harus dijawab oleh menteri-menteri